Nah, malam tu kita akan membincangkan dan berbual dengan seorang individu yang cukup sinonim dengan isu perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Tak lain tak bukan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang Hubungan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek Yang Berhormat Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Assalamualaikum. Yang Berhormat Datuk, apa khabar kita? Baik, Alhamdulillah. Kacak baju malam tu. Oh, Tapi bukannya baju aja diri pun kacak. Terima kasih. Baiklah, Datuk, sebelum kita ke soalan-soalan yang panas, terutamanya topik tu nang topik hangat. Ya. MA63 ataupun perjanjian Malaysia 1963. Boleh sikit YB cerita sikit tentang YB pun kongsi dengan kami orang Sarawak, mungkin ramai yang belum tahu dengan kita. Saya sebab sedikit macam ni. Boleh. Saya tu sebenarnya orang Kuching. Okey. Dah berkahwin lah. Dah berkahwin. Ada 3 orang anak, 2 perempuan, seorang lelaki. Dan saya merupakan anak kedua dari 5 orang adik-beradik. Anak kedua? Anak kedua. Okay. Dan saya pernah bekerja di Pejabat Peguam Besar Negeri. Okey. Lepas saya terus masuk mula firma guaman saya sendiri. Guaman apa sebenarnya MA63 tu ataupun dan juga orang madah OMO, malah didengar situ OMO, di situ dengan OMO All Mining Ordinance tu sebenarnya. MA63 itu merupakan perjanjian Malaysia yang melahirkan negara Malaysia. Perjanjian ini ditandatangani oleh British, Melaya, Sabah ketika itu North Borneo, Sarawak dan Singapura. Jadi 5 entiti ini menandatangani perjanjian Malaysia dan oleh sebab itu lahirlah negara Malaysia. Sebelum tahun 1963 tidak ada negara bernama Malaysia. Cuma ada Sarawak, ada Melaya, ada Sabah, ada Singapura. Jadi kita menubuhkan negara Malaysia. Ialah yang sejarahnya tertubuhnya negara Malaysia dan kita tanda perjanjian ini dengan syarat-syarat yang kita kata mesti ditepati. Betul. Apabila Malaysia ini ditubuhkan. Itulah agreement. Itulah Malaysia Agreement. Yes. Dan sebelum perjanjian Malaysia itu ditandatangani, Cobalt Commission masa ketika itu datang ke Sarawak mula fact finding mission. Nak dengar dari orang Sarawak mau KC menubuhkan negara Malaysia. Kebanyakan rakyat Sarawak bersetuju. Dan tapi kita letakkan syarat-syarat kita. Kita kata syarat-syarat untuk menubuhkan negara Malaysia mesti dipatuhi. Syarat-syarat ini termaktub di dalam satu laporan yang dipanggil IGC Report, Intergovernmental Committee Report. IGC Report. Zaki kalau nanggap IGC Report tu tebal lah, banyak. Jadi saya mandas sikit-sikit lah. Dalamnya syaratnya kita mau pertamanya supaya religious freedom. Kita bebas memilih agama yang kita anuti sebab kini tu kita tu pelbagai agama. Tak ada. Dan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris boleh digunakan dalam acara rasmi di negeri Sarawak. Sebab itu dalam Dewan Undangan Negeri kita pun boleh cakap bahasa Inggeris. Kita boleh bercampur bahasa. Boleh campur bahasa. Dan ketiganya kita pertahankan kuasa autonomi immigration kita. Yang kita tahu keempatnya hak kita untuk melaksanakan undang-undang negeri kita. Undang-undang negeri kita seperti kanun tanah, All Mining Ordinance. Termasuk All Mining Ordinance iaitu Ordinan Pelombongan Minyak. Jadi Ordinan Pelombongan Minyak seperti kita tanya tadi merupakan satu ordinan yang memberi kuasa kepada negeri Sarawak untuk mengurus selia. Mengurus selia operasi minyak dan gas di negeri Sarawak. Dan undang-undang tu telah dipolah sejak tahun 1958 lagi. Sebelum penubuhan negara Malaysia. Tetapi dalam Malaysia Agreement menyatakan bahawa segala undang-undang yang dipolah sebelum
Malaysia dilahirkan, dijadikan undang-undang yang sah di dalam Persekutuan Malaysia. Okay. Sebab ya umur kita tetap sah dan tidak pernah dimansuhkan. Okay. Ini Zaki ya. Ya, penjelasan. Ya penjelasan. Kerana banyak yang si bapa tahu hal tu YB. Dan saya boleh madah lagi Zaki, operasi minyak kita di Sarawak tu memang sejak dari dulu lagi. Sejak tahun 1910 lagi. Telaga minyak pertama di Sarawak adalah di Miri, Canada Hill Miri, yang kita panggil the Grand Old Lady sekarang tu. Telaga minyak pertama dalam tahun 1910 83 tong gas minyak dikeluarkan sehari dari telaga di Miri itu. Oleh kerana bagus begitu mantap sekali aktiviti minyak kita ketika itu, maka dalam tahun 1958 Kaunsil Negeri kita bersidang dan molah undang-undang umur tu. Bukan umur kena sah tu. Yalah ya. Ya pakai guru oleh orang apa umur situ. Tu lah penjelasan yang sebenarnya. Jadi umur tu dipolah dalam tahun 1958 dan digubal oleh Dewan Undangan Negeri kita. Kita kita nunggahnya Sarawak Kaunsil Negeri. Dan untuk mengurus selia to regulate the operasi minyak dan gas di Sarawak ketika ya. YB. Ya penjelasan mengenai MA63 dan juga all mining ordinance. So tu nak nanya kita lagi YB. Pentingkah untuk rakyat Sarawak tu untuk ambil tahu pasal MA63 tu? Ada yang madah MA63 tu hanya sekadar propaganda politik semata-mata. Ialahnya dibesar-besarkan. So apa komen kita dalam isu tu? Memang penting, bukannya propaganda lah. Sebab kita perlu tahu sejarah kita. Sejarah, betul. Kita perlu tahu apa hak-hak kita di dalam Malaysia Agreement. Hak-hak kita terhadap hasil bumi kita. Kita perlu tahu. Bila kita tahu, baru kita dapat perjuangkan. Betul. Dan baru kita dapat pertahankan hak-hak kita tu. Betul. Sebab dia kita perlu prihatin. Kita macam tu lama-lama tu tidur layap. Jangan kita ambil sambil lewat. Bila kita ambil lewat, barangnya dapat diambil dari kita sewenang-wenangnya. Itulah masanya untuk kita ambil, kita tuai. Kita ambil balik apa yang harus dimiliki oleh kita sebagai warga Sarawak. So, orang Sarawak, jangan kita orang nak mandang benda tu mandang rendah ataupun mandang remeh tentang isu MA63 tu ataupun umur kah dan sebagainya. Kerana itu adalah hak kita sebagai rakyat Sarawak. Kerajaan negeri berurusan dengan kerajaan persekutuan dalam mengembalikan hak-hak Sarawak tu. Macam ni. Kita match kan dia. Kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menubuhkan satu jawatankuasa bersama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Di peringkat persekutuan, jawatankuasa bersama ini dipengerusikan bersama oleh Menteri Keuangan Yang Berhormat Tengku Zafrul dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Haji Yusof, ahli parlimen kita sendiri yang mengetuai jawatankuasa di pihak persekutuan. Dan di pihak peringkat negeri, jawatankuasa ini diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Ketua Menteri kita, dan saya sendiri dalam jawatankuasa ini. Dan kita berbincang mengenai secara terperinci cara-cara terutama commercial negotiation ini, rundingan untuk komersial. Perniagaan dan peluang-peluang yang boleh diberikan kepada syarikat-syarikat dan anak-anak Sarawak, dan macam mana Petros, syarikat minyak kita sendiri, boleh diberi peranan yang lebih besar di dalam operasi minyak dan gas ini bekerjasama dengan Petronas.
Semua ini kita bincang dalam jawatankuasa bersama ini. Ya, secara detail, secara terperinci ya, dengan segala isu yang berbangkit. Yang Membuat Datuk, kami rasa antara isu sensasi tahun lepas apabila timbulnya hal MA63 itu dan sebagainya adalah Sarawak versus Petronas. Itu sentiasa jadi bahan bualan di kedai kopi ke, di sini-sini nang orang Sarawak nang sentiasa berkelakar Sarawak versus Petronas. Dan bila keluar aja di TV ke, di social media ke, di surat khabar ke, nang wajah YB lah yang sentiasa terpampang yang memberi statement. So boleh kongsi dengan kita semua tentang Sarawak versus Petronas. Betul. Tahun lepas di dalam sesi Dewan Undangan Negeri kita, Dewan Undangan Negeri kita telah meluluskan sebulat suara untuk Kerajaan Negeri Sarawak mengenakan cukai jualan sebanyak 5% terhadap barangan petroleum mentah yang dieksport. Yang petroleum mentah yang dieksport sahaja. Dan ini merupakan satu keputusan yang kita buat berdasarkan undang-undang negeri kita yang ada. Dan undang-undang negeri ini telah diiktiraf di dalam perlembagaan Malaysia juga, iaitu undang-undang Sarawak Sales Tax Ordinance. Jadi apabila kita kenakan cukai 5%, maka kita memberi notis penilaian cukai jualan kepada Petronas. Kita bagi notis supaya mereka bayar cukai penilaian cukai tapi Petronas masa ketika itu tidak mahu membayar. Oleh yang demikian jadi macam banking lah, jadi kira ada utang lah dengan Sarawak. Oleh yang demikian kita membuat keputusan untuk membawa kes ini ke mahkamah supaya Petronas bayar cukai jualan yang mereka enggan bayar. Berapa lama ya? Berapa lama dalam proses di mahkamah? Dalam setahun ya adalah. Lepas kita file kes kita, Petronas pun file lagi sikit kes. Sisi puas hati juga lah. Kes dinama judicial review ataupun semakan penghakiman. Mereka mahu mahkamah membuat deklarasi bahawa kita Sarawak sedah hak untuk menuntut cukai jualan terhadap barangan petroleum. Tapi mahkamah menolak keputusan, mahkamah menolak kes Petronas. Dan mahkamah menyatakan bahawa negeri Sarawak ada hak untuk mengenakan cukai jualan dan ini disebabkan oleh perjanjian Malaysia dan juga IGC report dan semua hal ini termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi apabila mahkamah mula keputusan macam Petronas pun akur. Yang ada ini keputusan mahkamah kita bayar. Jadi mereka committed untuk membayar dan mereka memberi pengesahan untuk membayar dan mereka telah mengarahkan anak-anak syarikat Petronas, 7 anak syarikat mereka untuk didaftarkan sebagai pembayar cukai jualan ini. Jadi mereka setuju, oleh demikian mereka pun menarik balik kes ini, appeal mereka. Yang berlaku sekarang ini. Dan apabila mereka bersetuju nak bayar, mereka tarik balik kes mereka, maka kita pun bila orang bayar, kita tarik balik kes kita lah. Tapi dalam rundingan kita, apa yang kita buat tu, kita tidak pernah menidakkan hak kita atau menjual balik hak kita. Dalam setiap rundingan Zaki, saya nak jelaskan di sini ada 4 perkara yang tidak terbuka untuk rundingan. Non-negotiable. Apa-apa pun kita buat, 4 perkara. 4 perkara? Iaitu pertamanya, hak untuk kita laksanakan undang-undang negeri kita. Seperti untuk kita laksanakan OMO, cukai jualan, kanun tanah kita dan kita juga hak immigration kita. Kita tidak terbuka untuk rundingan. Hak sempadan laut negeri kita, sempadan negeri kita. Kita tetapkan hak ini. Dan keempat, hak kita terhadap hasil bumi kita yang ada seperti minyak dan gas. Ini 4 ini non-negotiable. Unnegotiable. Yang kita negotiate ini
commercial arrangement saja, perniagaan. Macam mana Petros boleh terlibat dengan lebih besar lagi dalam operasi minyak dan gas di Malaysia. So saya dengan penjelasan Sarawak versus Petronas tu dengan kemenangan kita, dengan persetujuan mereka untuk menarik balik, kita pun dah narik balik tu. Saya selaku anak Sarawak tu YB ingin nak express rasa bangga. Rasa bangga kerana kita berjaya menuntut what rightfully ours. Tanya kepada Yang Berhormat Datuk dan serta pasukan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. So kita dah berjaya dengan apa yang kita dah inginkan. So what's next on MA63? What's next on OMO dan sebagainya? Langkah seterusnya adalah untuk kita terus melaksanakan undang-undang negeri kita yang ada dan kita akan terus berunding, mengadakan perundingan secara profesional, secara memahami antara satu sama lain, di mana kita, seperti saya kata tadi, rundingan untuk kita lihat lebih banyak lagi anak-anak Sarawak dan syarikat-syarikat Sarawak akan diberi peluang untuk terlibat sama dalam bisnes-bisnes yang ada kaitan itu minyak dan gas. Ia merupakan berita baik untuk warga Sarawak di luar. Okey YB, akhir sekali YB, apa pesan kita pakai anak-anak Sarawak yang sedang menonton tu dengan segala yang dah diusahakan oleh kita dan juga pasukan yang sudah didapat kena itu, yang sudah dicapai. So apa pesan kita kepada anak-anak Sarawak yang tengah menonton pada ketika tu? Pesan saya kepada anak-anak Sarawak adalah untuk kita terus mengetahui dan ambil tahu apa hak-hak kita yang ada di negeri Sarawak dan sejarah negeri Sarawak itu sendiri. Terutama Malaysia Agreement 63. Kita anak Sarawak mesti ambil tahu. Kita sekarang ini, kerajaan sekarang ini telah memperjuangkan hak-hak kita dan kita dapat kembali. Dan tugas kita anak-anak Sarawak adalah untuk mempertahankan hak-hak kita ini. Dan kita mesti tahu, baru kita dapat pertahankan. Betul. Selain dari itu, saya kira anak-anak Sarawak kita mesti pasti terus memastikan agar kita semua sentiasa jaga perpaduan kita, kita jaga kepelbagaian kita. Betul. Our unity in diversity. Exactly. Ini mesti kita pertahankan. Berbagai kaum, suku etnik kita yang semua banyak pelihara. Dan kita cuba, saya harap juga anak-anak muda kita, wang-wang Sarawak kita kini tu mesti ada kualiti yang tinggi, mesti terbuka minda, betul, mesti ada openness supaya dapat kita terus maju ke hadapan dan membina Sarawak yang lebih gemilang. Baiklah. Ya pesanan kita daripada sudut hati seorang pemimpin yang berjuang untuk MA63 ini. So kita dah pun bersama dengan Yang Berhormat Datuk dengan membincangkan isu MA63 tu. Dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Sharifah Hazidah Said Ahmad Zali, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang, Hubungan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek, kerana sudi datang bersama-sama program Tauksik Talk Show pada malam tu. Dan diharapkan semuanya yang telah pun menyaksikan daripada awal dah ada orang madah clearer picture mengenai apakah MA63 itu sebenarnya yang telah pun diperjuangkan oleh kerajaan negeri Sarawak.
kasih dari Taufik Talk Show.